Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berbau pintar, hijau bersih, seguduri-seguduri wabarakatuh. Ni hama khaifah lakum ana bilar syukran maradan waran indurung munde icaran tacihau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sibul Melaka merangkap penganalisis politik. Saya sukalah untuk menawarkan diri sebagai salah seorang daripada jawatan kuasa khas yang kemungkinan sebab cabaran yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali kalau BN UMNO menang pilihan raya, kalau menang di negeri Melaka, sebab saya melihat BN UMNO baik PH sangat tipis di negeri Melaka. Kita tidak pasti, kita boleh buat macam-macam kajian, namun kita tunggu peratusan keluar mengundi dan seterusnya. Apa kata pengundi di negeri Melaka pada 20 hari bulan 11 2021. Mungkin dalam pukul 9 malam kita dah dapat keputusan muktamad ataupun kita tunggulah pengumuman SPR. Tapi saya mohon dan meletakkan harapan yang tinggi. Saya yakin dan percaya pihak-pihak berkaitan baik PH, Pakatan Harapan, kalau jadi kerajaan pun atau Barisan Nasional, mereka tidak akan bagi saya ruang dan peluang. Saya bukan nak jadi chairman dan sebagainya, tidak. Saya cuma nak jadi jawatan kuasa, nak duduk. Kalau dia ada 10 orang, letaklah saya seorang, kerana saya memang berintegriti tinggi dan sentiasa mengikuti perkembangan ini, dan antara orang yang mahu melihat siapakah sebenarnya dalang. Dan isu pasir ini saya tahu, saya selalu sebut, bukan isu pasir disebutnya mengaut keuntungan, penyelewengan, ketirisan, ini bukan baru. Daripada zaman PRU yang ke-13, 14 dan 15, melibatkan daripada ramailah mantan-mantan ketua Menteri Melaka. Dan saya pun dengar macam-macam cerita, dan saya pun pernah juga berbual dengan beberapa orang yang mereka terlibat dalam pasir ini daripada tahun, tak silap saya, 2014, 2015, 2016. Mereka pernah bercerita tentang pasir ini, dan saya pada ketika itu saya bertanggapan isu pasir ini adalah hak negeri, kerajaan negeri. Jadi saya tidak membuat apa-apa kesimpulan. Tapi apabila YB Idris Harun membongkar ini adalah satu penyelewengan dan penipuan kepada kerajaan persekutuan dan pihak-pihak tertentu mengaut keuntungan. Jadi saya sangat serius. Saya mau lihat, ya, saya share di sini kerana dalam satu temu bual di antara pengacara dan juga timbalan Presiden UMNO, seterusnya Presiden disebutnya pengurusi pilihan raya UMNO Malaysia, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan, ya, menyatakan bahawa isu pasir ini bukan isu baru. Saya telah banyak keluarkan video audio dan beliau punya kenyataan sebiji setara sama dengan kenyataan saya lah. Isu pasir dan penyelewengan ini bukan isu baru, tetapi kenapa baru ditimbulkan? Saya bukan nak backing PH ke BN, tidak. Saya mahu libatkan diri. Kalau Pakatan menang, jangan lupa saya. Ya, kalau BN menang, jangan lupa saya. Saya tidak mahu jadi chairman. Cuma saya nak masuk, saya nak perhatikan, dan saya mahu menyokong mana-mana pihak, tak kira lah BN ke PH ke, yang benar-benar berintegriti. Dan saya mahu pastikan, kalau tuan-tuan beri saya ruang dan peluang, maka sekurang-kurangnya saya boleh membantulah menjelaskan kepada pelbagai pihak, kerana saya sendiri ada dalam jawatan kuasa itu. Tuan-tuan boleh ambil saya atas merit Presiden Pertubuhan Masyarakat Sibul Melaka yang sangat lantang, yang berintegriti, yang telah membuat laporan polis kepada SPRM dan juga Polis Daerah Malaysia berkaitan dengan penyelewengan salah guna kuasa, isu-isu pasir dan sebagainya, dan juga penganalisis politik, supaya saya dapat dilibatkan bersama masyarakat dan memberikan pandangan. Biar saya dengar Presiden pengurusi itu, dia chair meeting itu, dan evidence dia, dan apakah keputusan itu, dan sekurang-kurangnya orang macam saya ini mendapat input daripada primary resources atau primary community ataupun decision maker itu, daripada secondary, ya. Jadi selalunya saya dipinggirkan dan ditinggalkan, cumanya saya hanya dapat bercakap daripada belakang. Jadi saya cabar Barisan Nasional UMNO dan Pakatan Harapan, kalau menang, lantik saya tanpa gaji, tanpa berbayar, tak payah apa-apa allowance. Saya tidak mahu allowance, tidak mahu gaji. Apa-apa jawatan yang melibatkan dengan integrity, accountability, sebab saya seorang yang sentiasa bercakap dalam media, bercakap dalam printed broadcast media dan seterusnya bersama masyarakat, video, audio. Jadi bagi saya faham apakah sebenarnya yang berlaku. Adakah separation of power di antara pengasingan kuasa ini berlaku di antara kerajaan negeri, eksekutif, judisiari dengan legislatif, ya, perundangan
dan juga kerajaan, seterusnya sistem kehakiman. Selagi tuan-tuan dan puan tidak beri saya ruang dan peluang, dan apabila kes-kes itu masih lagi timbul, diperdebatkan di antara BN dan PH atau mana-mana pihak secara individu, saya akan melihat perkara itu seakan-akan tidak ada satu penyelesaian berintegriti, berprinsip dan bermaruah. Jadi tuan-tuan kalau rasa mahu saya faham, tarik saya duduk dalam. Bukan saya gila jawatan atau perlukan jawatan, tetapi kebanyakan pengasut ataupun disebutnya si kitol yang ada bersama tuan-tuan, kalau BN menang, kalau PH menang, orang-orang yang sebenarnya rapat dengan BN, rapat dengan PH ataupun perikatan apa saja parti pun, mereka akan asut jangan benarkan Anwar Fahmi duduk dalam sistem tu, sebab bagi mereka kononnya saya akan mendominasi dan sebagainya, mengganggu proses. Tidak, saya seorang yang profesional, saya matang, saya menghormati chairman dan komuniti, tetapi saya mau dengar dan teliti dan memberikan pandangan. Kalau benda tu korup, salah guna kuasa, sudah pasti saya akan bersuara. Jadi saya cabar BN dan PH sebab Datuk Seri Sulaiman Mat Ali beritahu kalau beri dia mandat, beri dia mandat. Saya pelik juga, kenapa isu ini tidak diangkat sebelum pilihan raya? Maknanya kenapa perlu tunggu mandat? Sebelum ini YB Idris Harun telah bongkar sepatutnya caretaker, pada kerajaan caretaker tu YB Sulaiman Mat Ali bertindak sebab beliau masih berkuasa itu, pada ketika itu apabila beliau menjadi caretaker. Apapun, kita tunggu dan lihat adakah Pakatan Harapan benar-benar berintegriti, bermaruah, berprinsip, dan YB Tuan Adli Zari tidak dikongkongi oleh PKR, DAP ataupun amanah, di mana kalau saya memberi pandangan mahu bersama membantu, dia takut dan bimbang, kerana ada tangan-tangan gaib, ataupun Barisan Nasional UMNO ada tangan-tangan gaib di kalangan scholars, professors, think tank dan sesiapa saja di belakang itu kata jangan bagi Anwar Fahmi. You give me the opportunity, vote with you, do the best for Malacca, this is our state, come on, trust me, kena jiwa besar lah, jangan hati kecil dengar cakap 2-3 kerat ni yang takut dengan saya, sukar. Saya sebenarnya nak membantu. Syukuran anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.